Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi saya dan dua lagi ahli kumpulan saya akan membentangkan tajuk tugasan aspirasi dan hala tuju pendidikan di Malaysia. Jadi untuk guru cemerlang yang telah kami pilih ialah Cikgu Haslindano binti Ismail. Jadi sebelum kita pergi lebih lanjut berkaitan dengan Cikgu Haslindano binti Ismail, kita pergi kepada biodata beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Afiq Syukri bin Saiful Bahri dari kelas BM2. Hari ini saya dan juga dua orang rakan saya lagi akan mengupas sedikit mengenai aspirasi dan juga hala tuju pendidikan dalam Malaysia. Jadi kalau kita bercakap mengenai pendidikan ni bersifat dinamik, iaitu sentiasa berubah dari semasa ke semasa dan juga mengikut pengaliran zaman. Contoh yang kita ambil pendidikan zaman dahulu dengan pendidikan zaman sekarang ni banyak perbezaannya. Contohnya ialah pendidikan zaman sekarang ni murid-murid mudah atau pelajar-pelajar ni mudah untuk mencari sesuatu maklumat melalui internet dan juga platform-platform yang telah disediakan. Contohnya murid-murid ini mudah mengambil maklumat dalam jurnal, dalam blog, dalam sesuatu website. Kalau zaman dahulu kita nak guna internet ni susah. Sebab apa? Murid-murid ni perlu ke cyber cafe untuk menggunakan internet. Jadi kalau dulu kita nak ke cyber cafe, kita akan keluar rumah. Kadang-kadang tu kena naik kereta, kena naik basikal. Tapi zaman sekarang ni semuanya mudah. Dalam handphone sendiri pun mudah untuk mencari maklumat. Jadi kupasan yang kami akan beri malam ini ialah mengenai aspirasi dan juga hala tuju pendidikan dalam Malaysia. Kami telah mengambil seorang guru cemerlang bahasa Melayu dengan pengalamannya ialah 20 tahun dalam mengajar. Baiklah, sebelum kita lihat usaha-usaha yang telah dilakukan oleh Cikgu Haslindano binti Ismail ni, saya akan memperkenalkan dahulu ataupun membaca sedikit biodata diri Cikgu Haslindano binti Ismail. Baiklah, Cikgu Haslindano binti Ismail ni ialah guru sekolah menengah yang mengajar subjek bahasa Melayu tingkatan 4 dan juga tingkatan 5. Jadi khususnya ialah cikgu ni mengajar murid-murid SPM. Antara sekolah-sekolah yang telah Cikgu Haslindano ni berkhidmat ialah SMK Teknik Kuala Lumpur, Sekolah Seri Bintang Selatan dan sekarang Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Mulia Kuala Lumpur. Antara pengalaman ataupun pengalaman yang telah diambil oleh Cikgu Haslindano ni ialah Cikgu Haslindano ni telah mengambil Bachelor of Arts di Universiti Putra Malaysia. Seterusnya Cikgu Haslindano menyambung pelajarannya ke diploma pendidikan, iaitu di Universiti Kebangsaan Malaysia. Jadi di sinilah Cikgu Haslindano ni mendapatkan latihan dalam bidang perguruan. Seterusnya beliau menyambung pengajarannya ke Master Sastera di Universiti Putra Malaysia. Jadi master dalam sastera ni ialah dia mengajar pelajar-pelajar untuk mengetahui sejarah, mengetahui falsafah berkenaan kesusasteraan Melayu. Baiklah, setelah kita mengenali Cikgu Haslindano ni ataupun lebih dikenali sebagai Cikgu Linda, mengenai taraf pendidikan dan juga tahap pendidikan yang diterima oleh beliau, kita dapat tahu bahawa Cikgu Linda ni mempunyai pengalaman yang sudah cukup untuk mendorong diri beliau menjadi guru cemerlang. Jadi kita akan teruskan kepada slide seterusnya yang akan dibentangkan oleh rakan saya yang seterusnya, iaitu Muhammad Aminuddin. Baiklah, kita beralih kepada sumbangan yang telah dilakukan oleh Cikgu Lindano dalam negara kita, iaitu negara Malaysia. Jadi apa yang kita dapat tengok kat sini ialah Cikgu Lindano ni beliau pernah menulis buku teks amalan bahasa Melayu peralihan kegunaan untuk tahun 2020. Jadi beliau juga merupakan pernah menjadi jurulatih utama khusus dalam kolej vokasional dan sekolah menengah teknik kebangsaan.
bukan itu sahaja, Cikgu Lindano ni juga pernah menjadi penceramah kepada 3 program, iaitu kebanyakan daripada program tersebut ialah berkaitan dengan teknik untuk menjawab soalan SPM, kerana beliau merupakan guru yang mengajar bagi subjek Bahasa Melayu bagi peperiksaan sijil SPM untuk pelajar-pelajar tingkatan 5 dan tingkatan 4. Jadi kita dapat tengok bahawa Cikgu Lindano ni sangat aktif dalam pengubalan ataupun pemberitahuan teknik-teknik untuk para pelajar menjawab soalan SPM. Jadi bagi saya, beliau ni sangat membantulah. Sumbangan beliau sangat bermakna untuk negara kita, kerana teknik-teknik yang diberikan oleh Cikgu Lindano ni kebanyakannya menerima komen yang positif daripada pelajar-pelajar. Kebanyakan pelajar-pelajar yang menonton video Cikgu Lindano, mereka senang untuk mengaplikasikannya dalam peperiksaan yang mereka hadapi. Jadi bukan itu sahaja, beliau juga pernah menjadi facilitator program peningkatan profesionalisme guru wilayah bangsa Pudu. Jadi bukan kepada pelajar sahaja, beliau juga pernah menjadi facilitator program kepada guru-guru, yang mana program ni dapat membantu guru-guru meningkatkan pengajaran mereka dalam kelas untuk membantu pelajar-pelajar menjawab soalan SPM. Jadi apa yang saya dapat tengok dalam sumbangan yang diberikan daripada Cikgu Lindano dalam negara kita sangat memberi impak yang besar, terutamanya kepada pelajar-pelajar, sebab pelajar-pelajar ni sangat memerlukan teknik-teknik untuk menjawab soalan. Bukan sahaja dalam PDP dalam kelas, malahan apabila mereka di luar ataupun di rumah, mereka perlukan sokongan, dorongan dan juga teknik-teknik dan cara menjawab soalan dengan betul. Jadi beliau juga pernah menjadi guru sumber, iaitu dalam program membina modul murid lemah, sederhana dan cemerlang di Kuala Lumpur. Jadi program ni beliau mengketengahkan pelajar-pelajar yang lemah, sederhana dan cemerlang dalam beberapa peringkat. Makna kata, bagi pelajar yang lemah, beliau mengajarkan mereka cara belajar supaya mereka dapat ilmu yang sama seperti pelajar yang sederhana dan juga pelajar yang telah cemerlang. Bukan bermakna pelajar yang berada di belakang ataupun yang ketinggalan terus ketinggalan. Jadi bagi saya, program begini sangat perlu dilakukan kepada pelajar-pelajar supaya dapat membina semula mereka punya keyakinan dan membina tahap pemikiran mereka supaya mereka boleh seiring pembelajaran mereka seiring dengan pelajar-pelajar yang lain. Bukan itu sahaja, Cikgu Lindano juga pernah menjadi penceramah inovasi dan kreativiti dalam PDPC untuk guru Bahasa Melayu. Macam saya cakap tadi, Cikgu Lindano ni bukan menumpukan kepada pelajar-pelajar sahaja. Jadi Cikgu Lindano ni juga telah sering melakukan beberapa program yang disertai oleh guru-guru daripada pelbagai sekolah. Jadi Cikgu Lindano ni mengetuai ataupun menjadi facilitator dan juga penceramah kepada guru-guru, supaya guru-guru ni boleh mengambil sedikit sebanyak teknik-teknik yang ada pada Cikgu Lindano dan boleh mengaplikasikannya kepada murid-murid mereka. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada sumbangan yang telah dilakukan oleh Cikgu Lindano di luar negara. Seperti mana yang kita tahu tadi, Cikgu Lindano telah memberi sumbangan yang sangat banyak dalam negara kita. Dan bukan itu sahaja, malahan di luar negara juga beliau turut memberikan sumbangan. Sebagai contoh, beliau pernah membentang kertas kerja teknik desir tak kenal maka tak cinta di University of Code Frankfurt, Jerman. Dan seterusnya, beliau pernah mengadakan program jalinan antarabangsa, misi bantuan masyarakat Islam di Kemboja dan juga di Aceh, Indonesia. Jadi sumbangan yang beliau lakukan ini sangat memberi impak kepada negara kita sendiri. Sebagai contoh, negara-negara daripada luar
dapat melihat negara kita sebagai negara yang sangat bekerjasama dalam menaik taraf masyarakat-masyarakat supaya dapat membentuk kesejahteraan yang selari dengan negara-negara lain. Dan bukan itu sahaja, beliau juga pernah mengadakan program jalinan antarabangsa Goku High School Jepun. Untuk pengetahuan anda semua, Goku High School Jepun ni sangat aktif dalam kurikulum mereka, dan mereka juga pernah menjadi juara dalam mereka cipta tenaga solar untuk pertandingan antarabangsa antara sekolah. Jadi apa yang saya dapat lihat dalam sumbangan yang dilakukan oleh Cikgu Lindano, beliau merupakan seorang guru ataupun seorang pendidik yang sangat mempentingkan pembelajaran ataupun pembelajaran yang setaraf, bukan sahaja dalam Malaysia, malahan beliau turut bekerjasama dengan negara-negara daripada luar. Dan misi bantuan yang dilakukan oleh Cikgu Lindano ni sangat memberi kesan kepada orang-orang yang memerlukan di luar negara. Baiklah, kita beralih kepada pencapaian yang telah berjaya dikecapi oleh Cikgu Lindano. Untuk pengetahuan semua, Cikgu Lindano telah berjaya memenangi anugerah emas dalam inovasi kit basut, iaitu teknik mudah dan pantas menjawab soalan kebat. Okay, seperti mana kita tahu, teknik-teknik yang berjaya dibawa oleh Cikgu Lindano ni sangat memberi kesan kepada pelajar-pelajar SPM. Jadi secara tak langsung, pembentangan yang dibawa oleh Cikgu Lindano kepada pertandingan-pertandingan teknik menjawab soalan sangat memberi kesan dan berjaya mendapat mata pihak juri. Jadi secara tak langsung, beliau telah dinobatkan sebagai pemenang dalam beberapa acara dalam teknik menjawab soalan SPM. Bukan itu sahaja, beliau juga pernah menjadi naib johan dalam debat ala parlimen sepenuh hari guru. Seperti mana yang kita tahu, Cikgu Lindano ni sangat petah dalam kata-kata. Jadi tidak mustahil bagi beliau untuk memenangi satu acara debat, kerana apabila kita melihat kepada video-video pembelajaran yang dilakukan oleh Cikgu Lindano, sangat menarik, sangat mudah untuk difahami, dan kata-kata yang dikeluarkan oleh beliau sangat senang untuk kita terapkan dalam diri maupun pembelajaran seseorang murid. Jadi seterusnya, beliau juga pernah memenangi pihak gangsa dalam inovasi pengajaran dan pembelajaran di Universiti Pendidikan Sultan Idris. Di mana kita tahu, UPSI merupakan universiti jalan untuk menjadi seorang guru. Jadi apabila beliau memasuki pertandingan yang telah dianjurkan oleh pihak Universiti UPSI, sangat menunjukkan bahawa beliau ni seorang guru yang mahir dalam membuat teknik ataupun memberi tips-tips kepada pelajar untuk mahir dalam menjawab soalan peperiksaan. Baik, kita pergi kepada karya Cikgu Lindano. Antara karya yang telah berjaya dihasilkan oleh Cikgu Lindano ialah modul Kebabum, yang mana beliau merupakan penulis dan juga pengasas kepada modul ini. Bagi pengetahuan semua, modul Kebabum merupakan buku komprehensif yang berkaitan dengan tips dan cara-cara menjawab soalan untuk membantu pelajar-pelajar tingkatan 4 dan 5 dalam menghadapi SPM yang dihadapi oleh mereka. Jadi konteks yang ada dalam modul Kebabum ini, yang pertama ialah teknik menulis karangan. Seperti mana yang kita tahu, menulis karangan sangat bawa markah yang besar dalam peperiksaan bahasa Melayu. Jadi bukan itu sahaja, dalam modul tersebut juga terdapat pelbagai contoh penanda wacana yang boleh digunakan oleh para pelajar. Dan yang ketiga, dalam modul itu juga terdapat latihan ujian lisan mendengar, yang mana seperti yang kita tahu, untuk pelajar-pelajar SPM, mereka akan menghadapi ujian lisan mendengar. Jadi dalam modul tersebut mereka boleh melakukan aktiviti ujian lisan mendengar dengan scan kod, dan mereka boleh mendapat pelbagai audio-audio yang berkaitan dengan ujian lisan mendengar. Dan yang terakhir sekali, dalam modul tersebut juga terdapat pelbagai latihan karangan berserta dengan jawapan. Jadi untuk para pelajar yang telah membeli ataupun yang mahu membeli buku modul Kebabum ini, mereka boleh melakukan sedikit sebanyak latihan-latihan yang telah diberikan berserta dengan jawapan untuk menjadikan rujukan kepada mereka. Jadi modul Kebabum ni telah berjaya mendapat sambutan hangat daripada pelbagai sekolah di seluruh Malaysia.
Jadi cikgu-cikgu ataupun guru-guru sangat digalakkan untuk membeli modul Kebabum dan diagihkan kepada para pelajar, kerana di dalamnya terdapat pelbagai tips-tips yang menarik juga serta teknik-teknik yang dapat membantu para pelajar. Baiklah, kita akan ke slide seterusnya ataupun isi kupasan seterusnya mengenai Cikgu Linda di kaca TV dan juga media sosial. Jadi Cikgu Linda ni sangat-sangat aktif dalam mana-mana platform media sosial untuk menyebarkan ilmu-ilmu beliau, bukan sahaja kepada murid di sekolahnya tetapi juga kepada seluruh murid di dalam Malaysia yang akan menghadapi SPM. Okey, yang pertama, Cikgu Linda seringkali terlibat dengan program Didik TV. Dengan kepakaran dan juga pengalaman yang dimiliki oleh Cikgu Lindano ni, Cikgu Lindano seringkali dijemput dalam siaran TV, terutamanya dalam saluran NTV7. Bagi siapa-siapa yang tak tahu, saluran NTV7 ni adalah saluran berkaitan dengan pendidikan. Cikgu Lindano seringkali dijemput untuk mencurahkan dan memberi sedikit panduan cara mendapat markah yang cemerlang dan juga teknik menjawab soalan bahasa Melayu SPM. Antara yang dikongsikan dalam video tersebut adalah bagaimana cara untuk bertutur dengan cemerlang. Baiklah, seperti yang kita tahu dalam peperiksaan bahasa Melayu Sijil Pembelajaran Malaysia, iaitu Sijil SPM, murid-murid akan diuji dengan ujian bertutur, di mana murid-murid akan diberi satu teks soalan dan murid-murid perlu menghurai dan mengupas isi-isi dalam teks tersebut di hadapan panel, sama ada secara individu dan juga secara berkumpulan. Antara yang dikongsi ialah murid-murid perlu melihat mata panel tersebut tanpa ada rasa ragu-ragu dan juga yakin dengan isi yang diupas. Okey, seterusnya Cikgu Lindano mengongsikan bagaimana cara untuk buat karangan yang cemerlang. Seperti yang kita tahu, markah untuk karangan dalam peperiksaan bahasa Melayu ni sangat tinggi. Jadi murid-murid perlu diberikan pendedahan bagaimana cara untuk menghasilkan satu karangan yang cemerlang. Seterusnya, menjawab soalan struktur dengan cemerlang dan juga cara menjawab soalan kebat. Untuk bahagian ni saya tidak akan tekankan dengan lebih mendalam kerana slide ini akan diterangkan oleh rakan saya iaitu Muhammad Farhan dalam slide selepas ini. Jadi sebagai kesimpulannya, kita dapat tengok yang Cikgu Linda ni memiliki jiwa pendidik yang sangat tinggi, kerana bukan saja aktif dalam sekolah beliau, tetapi juga aktif dalam mana-mana media platform seperti yang kita tengok, seperti yang saya terangkan tadi dalam siaran TV. Jadi ini memudahkan murid-murid sekolah lain pun boleh melihat apa yang ingin dikongsikan oleh Cikgu Lindano. Okey, seterusnya ialah Cikgu Lindano turut terlibat aktif dalam aplikasi YouTube. Aplikasi YouTube ni seperti yang kita tahu memudahkan murid-murid untuk search dalam YouTube. Search je Cikgu Lindano, sebab Cikgu Lindano telah membuat satu akaun untuk perkongsian pembelajaran beliau. Cikgu Lindano juga turut aktif dalam perkongsian ilmunya dalam media sosial, terutamanya ialah aplikasi YouTube. Beliau sering memuat naik video yang berkaitan dengan pembelajaran bahasa Melayu. Tujuannya adalah membantu murid yang akan menduduki SPM dengan teknik pengajaran yang mudah difahami. Pengikut Cikgu Lindano di YouTube telah mencecah sehingga angka 30,000. Jadi melalui platform YouTube ni, dia memudahkan para pelajar SPM untuk search balik apa yang telah mereka lupa ataupun orang kata study last minute sebelum peperiksaan bahasa Melayu. Selain itu, dalam video YouTube ni juga paparan video itu boleh menarik minat murid untuk terus belajar dan tidak bosan apabila melihat video itu. Seperti yang kita tahu, zaman sekarang ni kita boleh guna slide, kita dah boleh guna video-video ataupun gambar-gambar yang menarik diletakkan sekali dalam video tersebut. Jadi melalui platform YouTube ni, dia memudahkan para pelajar SPM untuk search balik apa yang telah mereka lupa ataupun orang kata
study last minute sebelum peperiksaan bahasa Melayu. Jadi sebagai kesimpulannya, berdasarkan 2 slide yang telah saya bentangkan tadi, kita dapat lihat bahawa Cikgu Lindano telah menggunakan alternatif yang baru yang dapat membantu murid-murid mengikut peredaran zaman sekarang. Kerana kita dapat tahu murid-murid zaman sekarang lebih cekap menggunakan website-website di internet berbanding dengan orang-orang tua. Dan selain itu, Cikgu Lindano telah membantu guru-guru yang lain untuk mengikut bagaimana beliau mengongsikan idea-idea beliau menerusi media-media platform yang telah disediakan. Jadi kita akan pergi ke slide seterusnya, iaitu mengenai inovasi-inovasi yang telah dilakukan. Macam yang saya kata tadi, Cikgu Lindano sangat aktif mengongsikan bagaimana beliau bagaimana murid-murid ini ingin menjawab soalan kebat, ingin menjawab soalan struktur. Jadi beliau telah memperkenalkan pelbagai cara, pelbagai teknik untuk memudahkan murid-murid ini. Jadi kita akan ke slide seterusnya yang akan dibentangkan oleh rakan saya, iaitu Muhammad Farhan, mengenai inovasi yang telah dilakukan oleh Cikgu Lindano dalam pendidikan dalam Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku pembentang ketiga dalam kumpulan ini, iaitu Muhammad Danish Farhan bin Zaili. Tadi kita dah dengar daripada saudara Muhammad Afiq Syukri bahawa terdapat pelbagai laman sesawang yang juga dilakukan dan dibuat oleh Cikgu Lindano itu sendiri. Kita dapat lihat bahawa terdapat pelbagai cara dan kaedah Cikgu Lindano ini sendiri. Beliau menggunakan pelbagai media platform. Seperti yang kita tahu bahawa di era 2024 ini, kita sedar bahawa anak-anak muda ataupun generasi muda kita lebih cekap menggunakannya jika dibandingkan dengan orang-orang yang berusia lebih tua. Jadi pada saya, ianya merupakan satu alternatif yang sangat bijak diambil oleh Cikgu Lindano, kerana beliau menggunakan segala peluang dan juga ruang yang ada untuk menyalurkan segala jenis ilmu yang beliau ingin sampaikan di seluruh media sosial. Jadi seterusnya kita akan bergerak pula kepada inovasi-inovasi yang dilakukan. Kita sedia maklum bahawa untuk membezakan antara guru dan juga guru cemerlang ini ialah apa hasil karya dan juga apa satu ideologi baru yang dibawa oleh seseorang individu itu dalam memastikan dan melahirkan satu kaedah pendidikan yang lebih cemerlang dan lebih baharu sesuai dengan pembelajaran murid pada masa kini. Jadi kita selubungi apa dia inovasi-inovasi yang dilakukan oleh beliau. Yang pertama, kita dapat lihat bahawa Cikgu Lindano menggunakan ataupun mengaplikasikan satu teknik baru, iaitu teknik menjawab soalan kebat. Kita sedia maklum bahawa pada sistem pendidikan pembelajaran kita pada masa kini, banyak sekali soalan-soalan kebat yang diperuntukkan. Apa itu kebat? Kebat itu merupakan kemahiran berfikir aras tinggi, di mana Kementerian Pendidikan Malaysia pada masa kini ingin menerapkan elemen-elemen sebegini dalam diri murid-murid supaya kita dapat menghasilkan murid-murid yang berada dan berfikiran di luar kotak. Tidak lagi seperti dahulu kala yang hanya berteraskan buku teks semata-mata dan jawapan semuanya telah sedia kala ada. Tapi kita ingin mencungkil bakat masing-masing, mencungkil pemikiran-pemikiran yang lebih kreatif. Sebab kita tahu, kita sedar bahawa pada masa kini bukan sahaja kita ada guru-guru yang hebat, tetapi kita juga perlu sedar bahawa murid-murid ni juga kadang-kadang tidak terfikir di pemikiran kita bahawa mereka juga sangat kreatif dalam berfikir. Jadi disebabkan itulah Kementerian Pendidikan Malaysia mengetengahkan dan menghasilkan satu jenis bentuk soalan, iaitu kebat. Jadi apa dia inovasi baru yang dibawakan oleh Cikgu Lindano ni? Kita lihat yang pertama, iaitu BASOH. Apa itu BASOH? BASOH merupakan satu akronim yang dibuat oleh Cikgu Linda ni untuk memudahkan murid-murid ini menjawab soalan kebat. Apa dia BASOH? Bukan basuh baju ya murid-murid sekalian, bukan. Tetapi BASOH ni adalah akronim, iaitu B itu adalah baca. Mula-mula sekali Cikgu Lindano mengajar, jika kita lihat dalam video-video seperti YouTube beliau, dalam TikTok beliau selalu menekankan dan menggunakan dan mengaplikasikan
basuh ini. Yang pertama, B itu adalah baca. Seperti yang kita tahu, soalan kebat ataupun mana-mana soalan mesti akan dikeluarkan satu bentuk soalan. Jadi yang pertama, murid-murid perlulah baca keseluruhan teks soalan itu. Selepas baca, kita ada A. Apa itu A? A ialah analisis. Kadang-kadang kita ada murid-murid yang sekadar baca tetapi tidak faham apa konteks soalan yang ingin dia perlukan, apa yang soalan mahukan, apa kata-kata kunci dia. Jadi Cikgu Lindano mengetengahkan analisis dalam formula beliau supaya apa? Bila murid-murid membaca soalan, sudah membaca, mereka perlu menganalisis supaya mereka tahu apa kehendak soalan. Itulah salah satu elemen yang diterapkan dalam sistem pendidikan negara kita, iaitu memahami kehendak soalan. Seterusnya kita ada SU. Apa itu SU? SU merupakan akronim daripada subjek. Selepas kita menganalisis kehendak soalan, kita perlu memastikan bahawa siapakah subjek kita. Sebagai contoh, kita ada beberapa soalan-soalan kebat yang kita lampirkan dalam slide kita. Kita dapat lihat bahawa sebagai contoh, apakah masalah-masalah yang dihadapi oleh murid-murid pada zaman sekarang dalam mengaplikasikan pembelajaran. Kita dapat lihat di situ, apabila murid membaca dan menganalisis, dia tahu apa itu analisis. Masalah-masalah kemahiran membaca. Tapi seterusnya, kepada siapa? Dan sebab itulah Cikgu Lindano mengetengahkan aspek subjek, iaitu murid-murid. Jadi skop soalan tersebut ditekankan hanya kepada murid-murid. Jadi lebih memudahkan murid-murid itu untuk memahami kehendak soalan. Dan yang terakhir ialah H, iaitu huraian. Setelah kita mengetahui dan memahami kehendak soalan, kita tahu apa kata kunci soalan, seterusnya barulah kita bergerak kepada subjek. Setelah kita tahu siapa subjek kita, barulah kita boleh membuat huraian dengan mudah. Nampak tak dekat situ? Akronim yang sedikit itu, BASUH, mampu memudahkan murid-murid itu sendiri untuk menjawab soalan kebat yang kebiasaannya mereka katakan sukar-sukar, tetapi juga mengikut inovasi yang dibawa, ideologi yang dibawa oleh Cikgu Lindano ini, insya-Allah kita mampu untuk memudahkan murid-murid ini, membantu mereka memudahkan soalan-soalan untuk dijawab. Baiklah, seterusnya kita bergerak pula kepada poin yang seterusnya. Inovasi yang kedua yang dibawakan oleh guru Cikgu Lindano ini ialah pukelangsi. Apa itu pukelangsi? Tak pernah dengar kan? Jadi tadi seperti yang kita tahu, kita sedang menekankan basuh. Basuh tadi kita ada baca, analisis, subjek dan huraian. Tapi Cikgu Lindano ni faham macam mana nak bagi murid-murid ini lebih memahami dan lebih memahiri cara-cara menganalisis. Sebab kalau kita tengok, analisis hanyalah umum yang dikatakan oleh Cikgu Lindano dalam basuh itu tadi. Jadi pukelangsi ni adalah satu lagi formula untuk membantu murid-murid mencari analisis dengan lebih mendalam. Apa itu pukelangsi J? PU, pu. Pu adalah punca. Ke adalah kesan. Lang adalah langkah. Dan C adalah ciri-ciri. Jadi berdasarkan empat ini, pu, ke, lang dan juga C, murid-murid dapat menganalisis dan membahagikan apakah kehendak soalan dalam skop yang mana. Jadi oleh itu lebih mudah kepada murid-murid untuk memahami dan mengelaskan kehendak soalan itu. Nampak tak? Cikgu Lindano bukan sahaja memberinya secara umum, akan tetapi dengan lebih mendalam. Ini semua bukan untuk orang lain, tetapi untuk anak-anak murid juga. Inilah salah satu wow faktor yang ada dan dipunyai oleh Cikgu Lindano itu sendiri. Jadi ada lagi beberapa lagi penghasilan inovasi yang dibawakan oleh Cikgu Lindano, tetapi saya boleh simpulkan bahawa kesemua inovasi-inovasi ini bertunjangkan soalan-soalan kebat, soalan karangan pendek dan juga soalan subjektif. Ianya semuanya diberikan oleh Cikgu Lindano hanya untuk membantu murid-murid, bukan sahaja murid-murid sekolah beliau, akan tetapi di seluruh Malaysia. Jadi saranan saya kepada semua murid-murid, tolonglah melihat kepada video-video yang diupload oleh guru Lindano, Cikgu Lindano ini, kerana terdapat pelbagai sebab malahan saya sendiri pun walaupun sudah habis sekolah,
jika saya melihat semula kepada penghasilan inovasi ini, saya rasa seperti, alah, kenapa saya tidak bersekolah lagi? Jika saya dapat pelbagai inovasi-inovasi ini di zaman saya sekolah sendiri, nescaya saya juga mampu mendapatkan satu keputusan dalam subjek Bahasa Melayu dengan lebih cemerlang. Oleh itu, secara simpulnya saya boleh katakan bahawa inovasi yang dibawakan oleh Cikgu Linda Nur ini sangatlah detail, sangatlah teliti dan sangatlah mementingkan semua pihak bahawa soalan-soalan yang dianggap susah itu tidaklah susah jika murid-murid itu faham konsep dan pandai untuk tackle soalan tu macam mana. Secara kesimpulannya dan secara rumusnya, dunia pendidikan ni memerlukan lebih ramai guru-guru yang bersikap seperti Cikgu Linda Nur. Kenapa? Kerana kita dapat lihat bahawa pada zaman dahulu guru-guru kebiasaannya hanya memfokuskan kepada murid-murid mereka sahaja, tetapi Cikgu Linda Nur ini adalah satu role model yang kita boleh gelarkan kerana beliau tidak hanya mementingkan sekolah beliau tetapi juga mementingkan keseluruh rakyat Malaysia ini, terutamanya dia juga bukan sahaja membantu murid-murid di sekolah-sekolah lain, malahan guru-guru juga. Saya selalu mengikuti live video beliau di YouTube, Facebook dan sebagainya. Bukan sahaja murid-murid, malahan guru-guru juga masuk dalam live-live tersebut untuk menimba ilmu. Jadi kita perlulah di dalam dunia pendidikan ini untuk melahirkan ramai lagi legasi-legasi guru yang berjiwa pendidik. Kerana jika sekadar guru itu pandai, tidak menjamin anak-anak murid ini juga pandai. Akan tetapi jiwa yang murni dan bersih itu menjamin kejayaan murid-murid anda. Sekian saja daripada kumpulan kami.